Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita memilih satu topik yang saya kira cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu hebat yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini ialah pentas pengurusan COVID-19, PKP versus fikirlah sendiri. Ini bagi saya satu topik yang penting dan menarik sebenarnya. Dan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan selamat datang semula. Terima kasih juga kepada yang berbahagia Dr. Nirwandi Mat Nordin yang merupakan pensyarah kanan dan juga penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM. Jadi doktor, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Berapa bulan kita tidak bersama di Ruang Bicara? Boleh tahan juga, lama juga. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sama. Dan kita juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan juga selamat datang pada seorang lagi tetamu, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Kuljit Singh yang merupakan Presiden Persatuan Hospital Swasta Malaysia ataupun APHM. Jadi Datuk, apa khabar? Khabar baik. Mesti sihat kan? Mestilah. Kita cuba sedaya upaya untuk merasa sihat at least. Menarik. Okey, kita nak bercakap tentang satu topik yang cukup penting sebenarnya, dan kepada anda, jangan lupa anda juga seperti biasalah boleh mengikuti kami di FB Live dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, bila kita bercakap tentang topik yang kita pilih hari inilah, barangkali saya mulakan dulu dengan Dr. Nirwadi yang paling dekat dengan saya lah. Pandangan anda sendirilah tentang status quo semasa lah. Ada orang berpendapat lah bila kita bercakap tentang PKP, bila kita bercakap tentang macam-macam lah, ada 3 jenis, 4 jenis PKP yang terpaksa kita lalui sekarang ini. Tetapi ada juga pandangan yang bermain ataupun yang dimainkan di media sosial, khususnya yang mengatakan kadang-kadang berlaku semacam double standard pula dalam pelaksanaan PKP itu secara keseluruhannya. Pandangan doktor dalam isu ini? Jadi apabila kita bercakap tentang PKP, dah lebih pada setahun, kita bermula pada bulan Mac tahun lepas, dan sini kita dah masuk ke lebih pada setahun. Jadi masyarakat telah mula dapat menerima PKP. Malahan PKP itu menjadi satu benda, dah boleh katakan menjadi satu benda yang biasa. Apabila PKP itu diadakan dan berbagai jenis PKP dimulakan, pergerakan terhad, bersyarat dan sebagainya. Dan apabila ini berlaku, dah tentu masyarakat mula merasakan bahawa PKP ini mempunyai satu cara pelaksanaan yang mereka rasakan perlu bersesuaian dengan keadaan sekitar dan sekitar. Jadi apabila berlakunya satu keadaan di mana dilihat berlakunya kemungkinan wujudnya double standard daripada pemahaman mereka, maka ini akan memberikan orang ramai itu menyuarakan puasa tidak puas hati dengan lebih cepat dengan keadaan media sosial yang cukup dinamik, dengan keadaan persekitaran yang pada hari ini. Maka mereka akan menjadi salah satu poin dan mencari masuk maklumat-maklumat sama ada berlaku satu pilih kasih ataupun double standard dalam pelaksanaan PKP. Dan apabila berlaku, mereka dah tentunya akan menggunakan media sosial, dan perbincangan media sosial inilah yang dikuatiri apabila kadang-kadang perbincangan itu daripada isu-isu yang biasa, isu-isu berhubung dengan kenapa double standard, pilih kasih, dan ia akan menjadi semakin negatif dan berkemungkinan akan mewujudkan elemen-elemen provokatif. Jadi itu yang mengakibatkan isu-isu pilih kasih double standard ini perlu dilihat dengan betul, dengan teliti daripada pihak pelaksana dan juga daripada masyarakat, khususnya pengguna media sosial. Kerana sekiranya benda ini tidak dilihat dengan teliti, tidak dilihat dengan betul, dan persepsi itu dibiarkan, dan juga berlakunya golongan-golongan tertentu yang cuba mengambil kesempatan, dan ini yang akan merisaukan, akan mewujudkan satu bentuk acuan ataupun arahan pemikiran kognitif negatif yang berupaya untuk memberikan satu pergambaran ataupun satu perkeadaan persekitaran di mana PKP itu sebenarnya macam ni, tetapi berlaku pilih kasih kononnya dan berlaku perkara-perkara tertentu, dan akhirnya membuatkan masyarakat hilang tumpuan apa sebenarnya pelaksanaan PKP itu sendiri. Okey, saya juga nak dapat pandangan Datuk Dr. Kuljit berkaitan dengan isu ni tu ya. Hari ini pun saya terbaca dalam media perdana ada yang memberikan pelbagai pandangan dan juga pendapat bila kita menyentuh tentang PKP ini. Ada perkara-perkara yang dikuatkuasakan dalam PKP itu dilihat tidak sesuai dan sebagainya, dan sekaligus mungkin
memberikan sesuatu situasi yang agak tertekan sebenarnya kepada golongan yang mungkin sedang mengalami perkara ini. Tapi pandangan Datuk sendiri bagaimana? Apakah PKP itu dilihat antara jalan yang paling efektif dalam usaha kita untuk menyekat penularan wabak COVID-19 ini? Okey, dari pandangan saya PKP pada waktu sekarang amat perlu. Okey. Kerana kalau tengok kerajaan telah bagi masa cukup untuk harap rakyat akan ikut secara sendiri untuk menurunkan penularan. Okey. Kita dah banyak PKP. Ini bukan kali pertama dan rakyat faham PKP itu bermakna apa. Mac 2020 memang rakyat tak tahu PKP itu bermakna apa akan berlaku pada waktu PKP. Banyak ada yang panik, pergi beli barang harian, takut. Tetapi sekarang mereka semua faham. PKP maknanya sit at home, stay at home, seperti mana Perdana Menteri selalu mengatakan. Tetapi oleh kerana dah 2 minggu sampai 3 minggu angka 3,000, hari ni saya rasa dah sampai 4,000. Yang baru saya dapat maklumat dah sampai 4,000. Rakyat dengan sendirinya kalau hendak mengatasi masalah ini, social distancing agak mustahil. So tidak ada cara yang lain. Saya seorang doktor boleh mengatakan kalaulah tengok seorang pesakit dalam ICU, barulah kita faham betapa susah dan tenat seseorang pesakit itu di tahap ICU. Bila kita fikir, kita tengok pasien yang berada di ICU dan kadang-kadang kita tidak ada katil untuk ICU, kita pandang balik, mungkin PKP agak wajib. Tanpa PKP, masalah ini boleh berlangsung pada tahap yang kita tidak dapat atasi macam di negara-negara macam India. Kita tak nak macam itu. It is better kita ada PKP dan menyesal pada waktu yang kita tidak boleh kontrol. Okey, saya nak sentuh juga sebelum saya pergi kepada Datuk ataupun Dr. Norwandi. Nak dapat pandangan ikhlas daripada Datuk Dr. Kuljit sendirilah. Okey, kita sentuh tentang PKP dan kita mengharapkan in fact kerajaan mengharapkan rakyat akan mematuhi setiap ketetapan yang difokuskan dalam PKP, melaksanakan PKP itu sendiri. Sekiranya sekarang pun dah timbul masalah di mana ada rakyat yang tidak mematuhi PKP yang telah pun ditentukan, mematuhi SOP yang telah ditetapkan, dan itu yang berlaku peningkatan wabak COVID-19 dari masa ke semasa. Kalau ini terus berlaku, apakah betul ada yang berpendapat bahawa mungkin dalam masa yang singkat ini daripada 4,000 hari ini mungkin akan mencecah sehingga 10,000 misalnya kes COVID-19 ini? Saya rasa agak realistik lah. Kalau tengok secara realistik, kemungkinan itu boleh berlaku. Kerana ada satu kebimbangan sekarang, strain yang kita ada dalam kalangan pesakit-pesakit COVID, kemungkinan strain yang berlainan sedikit. Itu satu. Nombor dua, rakyat kita belum divaksinasikan dengan sepenuhnya. Kita hanya akan sampai 1 million, 1 juta kemungkinan dalam beberapa hari daripada 23 juta yang kita sasarkan. So kalau tengok daripada segi itu, kemungkinan untuk pesakit sampai 10,000 hujung bulan mungkin besar. Berkemungkinan. So kita harus waspada sekarang. Kalau kita tidak ambil langkah sekarang, seperti saya kata tadi, kita akan menyesal. Itu yang kita tak nak. Dari segi perubatan, sebagai doktor dan kawan-kawan yang lain, saya yang kerja di hospital swasta dan juga hospital kerajaan, agak khawatir. Okey. Walaupun kita memperkenalkan PKP, Dr. Norwandi, kita memperkenalkan SOP yang seharusnya dipatuhi oleh rakyat, tetapi masih lagi ada kes-kes di mana SOP itu tidak dipatuhi dan sebagainya. Pandangan ikhlas daripada doktor sendirilah. Apakah ini menunjukkan bahawa seolah-olah ianya menggambarkan semacam kegagalan sebenarnya bagi pihak kerajaan kita sendiri untuk menguatkuasakan PKP itu secara serius dan ianya mencapai seperti apa yang diinginkan sebenarnya, doktor? Dia apa yang menarik dalam soal PKP ni, dia berkaitan dengan konteks keselamatan kesihatan dan keselamatan ekonomi serta keselamatan politik. Betul. Dan 3 gabungan perkara ni memainkan peranan penting dalam menentukan arah tuju penyelesaian permasalahan pandemik COVID-19 dalam negara-negara lain, khususnya dalam negara kita. Jadi apabila PKP ini dikemukakan dan dikeluarkan, maka ia wujud dalam satu konteks untuk juga melihat bagaimana keselamatan ekonomi itu, menganjalkan pembukaan liquidation of cash. Kalau di awalnya kerajaan berjaya untuk memberikan
ICNA, memberikan moratorium, dan akhirnya pada masa kini satu bentuk subsidi jangka panjang juga akan merugikan reserve negara dan mengakibatkan negara mengambil satu langkah yang cukup sukar untuk menjana ataupun memberikan subsidi secara keterlaluan, kerana ia akan juga menggugat perbelanjaan negara. Jadi sudah tentu perlunya satu cara ataupun satu proses untuk membuka ekonomi, bagi masa sama juga mengekalkan keselamatan kesihatan. Tetapi yang menjadi satu persoalan lain juga adalah bagaimana permainan persepsi itu juga menjadi satu permasalahan dalam negara kita dalam konteks media sosial. Persepsi itu dibangunkan melalui isu-isu berhubung dengan kecenderungan politik, isu-isu berhubung kecenderungan pemikiran-pemikiran yang saya rasa tidak sepatutnya. Patut elemen kebersamaan itu patut wujud untuk membentuk satu elemen unity dalam memastikan pandemik COVID-19 ini dijalankan dan dilakukan secara bersama. Sebagaimana Datuk cakap kan, orang-orang pihak-pihak di hospital, pakar doktor, mereka merisau sebab mereka tahu bagaimana isu berlaku dan bagaimana varian yang terbaru di India ni telah mengakibatkan berlakunya pelbagai isu sampai wujud juga katal oksigen kan, Datuk kan. Jadi ini perkara-perkara yang perlu diberi perhatian. Jadi mengatakan bahawa PKP itu sebenarnya satu bentuk kegagalan adalah satu perkara yang saya rasa perlu dilihat dalam pelbagai sudut, kerana asas utama apabila kita tidak mencapai herd immunity melalui vaksinasi ataupun secara natural di mana akan ramai dijangkiti dan auto-immunization kan. Tetapi secara vaksinasi kita akan memerlukan satu tempoh, dan sebelum itu berlaku, salah satu mekanisme utamanya adalah PAP, di mana aku berlaku satu social distance, pemakaian mask yang sering diutarakan. Jadi relevan PKP ini masih relevan selagi proses vaksinasi ataupun herd immunity itu masih tidak dapat dicapai. Jadi PKP merupakan satu proses, tapi bagaimana untuk membentuk PKP itu dalam satu elemen yang bersesuaian, membuka ekonomi dan juga menguruskan persepsi masyarakat yang sering menggunakan PKP dalam konteks yang bukan berasaskan keselamatan kesihatan, lebih pada perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan kerajaan, berkaitan dengan elemen-elemen lain, akhirnya membuatkan PKP itu juga menjadi satu perkara yang bukan bercakap tentang isu pandemik COVID-19, tapi dikaitkan dengan pelbagai perkara dalam negara kita. Okey, sesuatu yang pada satu ketika Datuk, rakyat merasa lega, merasa gembira apabila mengetahui bahawa program imunisasi COVID-19 kebangsaan dilancarkan, dan kita lihat bagaimana sambutan yang diterima daripada rakyat. Tetapi pandangan daripada masyarakat yang mengatakan bahawa proses imunisasi itu sendiri dikatakan begitu perlahan, dan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di kalangan negara-negara ASEAN misalnya, kita dikatakan sedikit terbelakang jika kita lihat pada proses imunisasi itu sendiri. Tapi pandangan Datuk mungkin berbeza, tak tahulah, boleh kita kongsi pandangan Datuk. Daripada apa yang saya lihat di fasa 1 di mana frontliner yang merangkumi healthcare frontliner dan security frontliner macam polis, tentera dan sebagainya. Pada pendapat saya proses vaksinasi agak bagus. Kita dapat vaksinasi 500,000 lebih daripada jumlah yang disasarkan. Tapi itu bukan maknanya kita perlahan. Itu adalah jumlah vaccination yang kita dapat. Kita tidak ambil vaksin itu simpan dalam fridge tak bagi pada rakyat, tidak. Jumlah yang kita dapat, saya rasa kerajaan telah bagi menerusi swasta dan menerusi hospital-hospital kerajaan. Dan dalam fasa 1 cara kerajaan buat saya rasa agak bagus, tidak ada masalah. Sekarang fasa 2, kalau tengok fasa 2 pun untuk vulnerable group yang perlukan fasa 2 pun tidak ada masalah. Dan selebihnya dengan AstraZeneca, kerajaan telah memberi first come first serve untuk untuk rakyat yang amat perlukan, pun agak lancar. So bukan maknanya kita perlahan. Ini tergantung kepada jumlah vaksin yang kita dapat. Kalau negara lain dapat lebih, dia buat lebih lah. So itu bukan salah negara. So ini kemungkinan lah kontrol oleh kuasa-kuasa dekat luar, luar daripada kawanan kita, susahlah. So saya rasa bukan salah atau bukan dia memang perlahan, tidak. Saya tidak melihat benda ini begitu. Okey, baik, kita akan sambung lagi, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Tapi anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara ini, kerana kita bercakap tentang satu isu yang cukup penting sebenarnya untuk kita kongsi-kongsikan bersama dengan kedua tetamu yang cukup hebat yang berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Kita rehat buat seketika.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi kita bercakap tentang topik pentas pengurusan COVID-19, PKP versus fikir lah sendiri. Ini pun penting jugalah Dr. Nirwadi. Bila kita fikirkan sendiri, banyak sebenarnya yang bermain di pemikiran rakyat Malaysia sendirilah. Tapi ada jugalah yang mungkin merasa marah ini dilontarkan ataupun diluahkan melalui media sosial khususnya lah. Jadi apakah ini sesuatu yang perlu dilihat secara serius, terutamanya mainan-mainan dalam media sosial yang kadang-kadang melaporkan berita-berita yang tidak betul tentang vaksin itu sendiri, sikap rakyat itu sendiri dan sebagainya lah. Pandangan doktor? Saya rasa perkara ini memang tidak dapat dielakkan kalau kita ikut pakar perubatan yang betul-betul, Datuk pakar perubatan kan. Tapi kalau kita lihat banyak di luar sana komen-komen atau perkara-perkara, banyak juga memberikan maklumat ataupun input berdasarkan pandangan ataupun dapatan daripada sumber-sumber terbuka, daripada open source related punya pandangan penulisan. Jadi masyarakat juga harus membuka minda mereka dan melihat perbandingan perkara-perkara yang berlaku dalam negara-negara lain, apa yang berlaku di India pada ketika ini, bagaimana ia berlaku apabila pembukaan itu dilakukan dalam proses-proses perayaan tentu dan juga kempen-kempen politik yang dilakukan, dan akhirnya membuka ruang jangkitan yang banyak dan menunjukkan infrastruktur juga tidak mencapai tahap yang sempurna. Jadi perbandingan ini perlu penting, tapi pada masa yang sama juga rakyat berhak untuk diberikan hak mereka dan diberikan pandangan untuk melihat apa yang mereka katakan itu perlu dibuktikan tidak berasas. Di sinilah timbulnya seperti cadangan untuk wujudkan pusat rujukan. Kiranya mereka akan berlaku pilih kasih, double standard, terdapat perkara-perkara isu vaksinasi yang diragui dan sebagainya, maka pusat-pusat rujukan ini perlu dibentuk dan dibina kerana mereka berhak untuk mendapatkan informasi. Tetapi pada masa yang sama juga kita masyarakat harus bersama membentuk satu bentuk kepelbagaian pemikiran. Itu penting, tapi membawa kepada perubahan yang positif. Sebab apa yang berbahaya dalam sosial media ni, kalau kita terlampau terdedah dengan pelbagai isu-isu teori konspirasi, perkara-perkara yang tidak dapat dibuktikan dengan secara nyata, dan juga tidak ada satu makluman rasmi ataupun yang, kita ada makluman rasmi, tapi isu-isu yang berhubung perkara dan double standard pilih kasih dan perkara-perkara berhubung vaksin yang perlu dijawab dengan pusat rujukan yang lebih teratur dan terancang daripada pihak kerajaan, maka ini akan mengakibatkan wujudnya spekulasi, dan spekulasi adalah sebahagian daripada ancaman keselamatan pada jangka yang masa yang panjang. Kerana dia bermula dengan cerita biasa, cerita pendek, dan akhirnya ia akan berbuka provokatif, dan provokatif inilah satu elemen yang amat dirisaukan dalam konteks media sosial. Jadi saya rasa inilah satu perkara yang perlu dilihat oleh dua pihak, daripada pihak masyarakat sendiri, daripada pihak pengurusan COVID-19 iaitu pihak kerajaan, dan kita juga menyupport pakar perubatan, pakar pengerujuk seperti Datuk dan kawan-kawan, mereka-mereka yang berada arif dalam bidang perubatan untuk melihat. Kalau kita tengok dalam WhatsApp pelbagai, Rusia temu formula baru, kita temu formula baru, dan fitrah manusia ni dia suka jadi first to share. Jadi inilah memerlukan satu proses timbal balik, dan juga memerlukan satu proses rangsangan minda yang positif, kerana terdapat pelbagai perkara-perkara yang berlaku luar negara. Ia berpunca apabila masyarakat sendiri menolak kejayaan ataupun menolak satu langkah kawalan keselamatan yang dibangunkan oleh negara-negara tertentu. Akhirnya bila mereka start mula mengambil langkah atau resolusi yang bertentangan, dan kes itu meningkat dengan agak mendadak. Saya juga nak dapat pandangan Datuk tu. Bila kita bercakap tentang proses ataupun program imunisasi itu sendiri, bila kita bercakap tentang vaksinasi untuk COVID-19 itu, kalaupun keadaannya sekarang ini mungkin terkawal macam Datuk kata, mungkin agak perlahan, tidaklah begitu perlahan sebenarnya, tetapi memenuhi seperti apa yang kita kenaki. Tetapi kalau pintu kerjasama di antara pihak kerajaan dan juga hospital swasta itu dibuka lebih luas lagi, apakah Datuk melihat bahawa itu mungkin akan dapat membantu sebenarnya program imunisasi menjadi lebih lancar, lebih kemas? Okey, kalau pihak hospital swasta dibenarkan, pada waktu ini dia tidak dibenarkan lagi oleh kerana kekurangan vaksin. Bila dibenarkan, pihak swasta dapat memberi vaksin kepada orang yang mampu beli. Bukan mampu beli maknanya kita hanya bagi vaksin kepada orang yang kaya-kaya saja, bukan. Ini adalah kepada economic frontliner. Siapa tu economic frontliner? Economic frontliner adalah yang bekerja untuk syarikat-syarikat yang besar, syarikat-syarikat yang membawa dana kepada kerajaan, MLC, GLC, yang company-company yang sebesar ini mempunyai ramai citizen rakyat Malaysia, dan juga yang menetap dekat sini, foreigner yang menetap dekat sini. Dan
dengan cara membuka untuk hospital swasta, golongan ini akan mendapat vaksinasi secara cepat. Kalau cara sekarang ikut fasa ketiga saja, kebanyakan economic frontliner berada dalam fasa ketiga. Itu mungkin lambat. Dan yang economic frontliner adalah orang yang muda. Dialah yang dapat COVID yang paling cepat kerana dia bergaul, pergi tempat untuk bisnes, dia interaksi mereka lebih daripada yang golongan yang tua. Tetapi masalahnya kalau golongan yang tua mendapat COVID, mereka lah yang akan mendapat morbidity yang tinggi. Tetapi yang memberi spreading of the disease kebanyakan daripada economic frontliner yang golongan yang muda. So strategi sekarang kemungkinanlah daripada pendapat saya that golongan yang economic frontliner yang muda mesti mendapatkan vaksin lebih cepat. Boleh cara yang lain, cara yang kita cadangkan, kita boleh membuka macam loteri pada seketika bila kita ada vaksin cukup, okey, kita buka 500 vaksin, siapa nak dapat register, seperti mana kita buat dengan Astra, tapi dengan Pfizer. So siapa yang perlukan sangat, yang rasa dia perlukan vaksin cepat, dia boleh register, dapatkan cepat. Tapi jangan buka seluruhnya. Nanti kalau if you open up secara keseluruhan, then yang golongan yang kurang upaya, golongan yang B40 dia tidak akan dapat. So kita kena struktur yang baru. Kita cari struktur yang baru. Struktur yang baru ini pun penting juga Datuk. Saya juga nak dapat pandangan Datuk lah secara terbuka dan secara ikhlas ya. Mungkin apakah akan masa yang sesuai sekarang ini akan sampai satu masa yang sesuai di mana hospital swasta, mereka yang dianggap sebagai pengamal perubatan secara swasta ini dibenarkan untuk membeli vaksin COVID-19 itu on their own dan kemudiannya digunakan atau untuk memenuhi kehendak rakyat. Saya rasa bila fasa kedua, dalam pertengahan fasa kedua, bila kerajaan rasa secukupnya high risk, high vulnerable group telah mendapat vaksin dalam masa Jun atau Julai, saya rasa hospital swasta mesti dibenarkan. Itu satu cara yang lain. Kita boleh mengurangkan beban kerajaan daripada harga. Kerajaan terpaksa bayar untuk vaksinasi untuk semua. Tapi sini ada golongan yang rela bayar untuk vaksin. Tapi yang tak rela bayar, yang rasa tidak perlukan vaksin secepat, dia boleh tunggu. Tidak ada masalah, kerajaan akan bagi kepada mereka. So kita rasa pertengahan tahun atau mungkin selama-lamanya pun bulan Julai. Bukan lama sangat. To help the economic frontliner. So dengan cara ini, herd immunity akan dicapai cepat. Betul. Okey, saya nak dapat pandangan daripada Dr. Nirwandi. Ini pun lagi satu isu yang dimainkan agak meluas sebenarnya. Ada yang mengatakan, hari ini pun saya terbaca kenyataan yang dikeluarkan dalam media. Kadang-kadang statement-statement yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan itu kadang-kadang ialah kerana terlalu banyak sources sebenarnya. Ada daripada MKN, kadang-kadang ada statement yang dikeluarkan oleh KKM, ada lagi statement yang dikeluarkan daripada pihak lain, dan kadang-kadang statement-statement yang keluar itu seolah-olah tidak selaras dan selari sebenarnya dengan apa yang ingin dicapai. Jadi bagaimana doktor melihat isu ini? Apakah ianya perlu sebenarnya diperbetulkan supaya hanya ada satu source daripada statement yang dikeluarkan itu, dia hanya daripada satu source yang tidak akan memberikan satu keadaan yang agak kelam kabut dan kepada rakyat terutamanya. Jadi dalam langkah pengawalan keselamatan kesihatan COVID-19, kita sedia maklum, saya rasa masyarakat awam ataupun publik sedia maklum, ia diputuskan oleh sidang Majlis Kesihatan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Perdana Menteri, dan setiausaha adalah pengarah Majlis Keselamatan Negara itu sendiri. Jadi di sana, dalam sidang Majlis Perkara Negara itu, pelbagai isu keselamatan kesihatan COVID-19 diputuskan dalam sidang itu. Maka seharusnya, dan apa yang berlaku, tidak perlu berlakunya satu proses percanggahan, kerana apa yang dibincangkan adalah sekata, tetapi cuma mungkin perterjemahan daripada media, pemahaman orang ramai, dan cara penyampaian maklumat itu mengakibatkan kadang-kadang konsistensi pemahaman itu berbeza dengan naratif-naratif yang dibangun daripada topik, sideline, headline, title,
daripada media-media. Kalau media-media yang diwartakan, media-media arus perdana seperti bernama dan radio, television yang diwartakan, yang menjadi satu prime news, saya rasa tidak banyak kecenderungan untuk berlaku salah faham dari segi penggunaan tajuk, penggunaan penceritaan. Tetapi apabila ia bukan dikata ditukar ataupun diceritakan dalam konteks yang berbeza, maka ia akan menimbulkan sedikit percanggahan. Tetapi pada masa sama, sebarang penambahbaikan memang perlu diwujudkan, kerana dalam memerangi COVID-19 seperti mana yang Datuk memberikan satu idea baru khususnya tentang herd immunity economic frontliner, ia juga satu perkara yang perlu diberi perhatian, kerana penaikan ataupun penambahan berterusan, penambahbaikan ni perlu diteruskan. Kerana kita bermula daripada Akta 342, kita membina PKP. Kita bermula daripada moratorium dan kita bermula dengan sistem pemberian bantuan, dan sekarang kita membuka ekonomi. Dan ini juga mungkin masanya untuk melihat ekonomi frontliner, perkara-perkara yang diperlukan. Inilah yang kita memerlukan interaksi positif yang membawa kepada konstruktif atau pembinaan idea-idea baru dan cara-cara baru. Dan ini yang kita mahu daripada masyarakat awam. Ini kita mahu pembabitan itu. Bagaimana? Sekiranya tidak berlaku kritik, tidak berlaku perkara-perkara, dan kita lihat bagaimana mereka mengecam golongan-golongan yang kata mengambil kesempatan daripada PKP menggunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi inilah perkara-perkara yang perlu dihentikan, dan golongan-golongan itu juga harus bekerjasama dan memastikan bahawa dalam pandemik COVID-19 istilah elitis tidak ada, Datuk. Kita semua sama, dan inilah akan membuka lebih banyak kerjasama. Dan saya tertarik membaca bagaimana negara Bhutan dan sebuah negara yang kita kata tular media sosial, bagaimana kebersamaan itu diwujudkan, pemikiran rakyat itu diselaraskan dan politik diletakkan di tepi. Dan ini adalah satu perkara yang kita mahu dimangkinkan, yang perlu dimangkinkan. Dan pada masa sama, sekiranya kerajaan berlaku sedikit kesilapan, maka mereka perlu membetulkan. Tetapi pada sama, rakyat sebagai pendesak positif itu penting, bukan pendesak yang menggunakan saluran secara provokatif. Dan saya rasa ini adalah satu perkara-perkara yang boleh kita bina banyak idea-idea baru, dan kita membawa kena keterbukaan untuk menerima idea dan penyampaian idea secara positif, yang ini yang akan membawa pada satu bentuk perkongsian yang lebih menarik daripada kita mengecam dan berbau provokatif yang amat bahaya untuk keselamatan pada jangka panjang. Okey, Tok. Dipetik daripada apa yang disebut oleh Dr. Nirwandi lah, Datuk, ya. Pandangan Datuk bagaimana? Apakah Datuk melihat bahawa tindakan tegas yang dilakukan kepada golongan-golongan ataupun kepada individu yang melanggar SOP itu dikatakan setakat ini, walaupun menimbulkan isu yang bersifat kontroversial lah. Sekarang ini ada yang kata pilih kasih, ada kumpulan tertentu yang terlepas, golongan kayangan dikatakan diberi layanan istimewa dan sebagainya. Dan hari ini juga saya dengar bahawa mungkin, tak tahulah sejauh mana betul ataupun tidak, bahawa kerajaan ingin melaksanakan satu tindakan yang cukup tegas kepada mereka yang melanggar SOP itu. Mereka akan ditempatkan ataupun ditangkap dan kemudian diletakkan dalam satu penjara khas. Ini pun apakah tindakan-tindakan macam ini sebenarnya boleh mengubah mentaliti dan juga pendekatan rakyat untuk mematuhi SOP, Datuk? Okey, saya ingat pada pendapat saya lah, penguatkuasaan itu penting. Dan bila ada penguatkuasaan mesti fair lah. Tidak boleh ikut golongan yang mana, adakah orang yang kayangan, kena sama rata. Kerana COVID dia tidak mengenal, dia tak kisah you kaya atau you tak kaya, you kayangan ke, you selebriti ke, dia tak kisah. COVID kalau dia nak cekam you, dia akan cekam, dia tak kisah. Dan kalau rakyat tengok ada orang yang tidak mendapat the equal kind of punishment, memanglah rakyat yang lain akan mengatakan, kalau dia boleh buat, saya pun boleh buat. Kenapa saya dikecualikan? Kenapa saya kena denda sampai 50,000, kena tutup gerai saya? Saya mana ada 50,000, 50,000. So kalau kita tengok cara itu, penguatkuasaan must be good. Dan dia punya punishment kena sama. Tak kisah siapa you. Dengan cara itu, orang lain, rakyat yang lain akan tahu. Kerana kalau saya silap, saya tak ikut SOP, dendanya sama. So itu yang penting. Dan jangan pula ada yang setengah investigation saja, tapi ada yang setengah golongan terus dapat saman. Yang itu rakyat tak suka. Pesakit kadang-kadang beritahu saya macam itu juga. So kita punya matlamat satu saja, kita nak mengurangkan COVID. Kita nak mengurangkan penularan COVID. Dan semua sama, seperti saya kata, COVID tak kenal siapa.
semua sama, kita punya penguatkuasaan pun mesti sama. Bila Datuk sebut tentang soal semua sama, ini pun satu isu juga yang dibangkitkan. Kalaulah pengamal perubatan swasta ini dibenarkan untuk merawat dan juga memberi suntikan kepada mereka, kepada rakyat, ada juga yang mengatakan bahawa mungkin rawatan yang akan diberikan oleh hospital-hospital swasta lebih kepada golongan-golongan elit. Sejauh mana betul ataupun tidak? Untuk hospital swasta pada setakat ini kita masih rawat pesakit COVID, tetapi jumlahnya terhad oleh kerana hospital swasta bukan macam hospital kerajaan. Tetapi kita hanya membantu kerajaan kerana kapasiti dan keupayaan hospital swasta bukan macam hospital kerajaan. Dan hospital swasta dia sebenarnya tidak mendapat financial support daripada mana-mana. Dia operate secara sendiri. So memang pesakit kalau datang ke hospital swasta untuk COVID dia kena bayar kerana insurans pun tidak akan membayar. Itu memang hakikatnya lah. Kalau lah hospital swasta nak bagi percuma, hospital swasta kan tutup lah. So dia hanya membantu pada golongan yang tidak mau rawatan di hospital kerajaan. Dia ada kemampuan untuk bayar, mereka datang beri hospital swasta, tetapi ada limitation dia. Kita tidak boleh ambil banyak patient di hospital swasta because dia punya struktur sebegitu. Dia tidak ada medical officer, house officer, dia tidak ada team yang besar di hospital swasta kalau bandingkan dengan hospital kerajaan. Okey, faham. Baik, kita berehat sekali lagi buat kali terakhir dan kembali nanti. Mungkin ada lagi masa walaupun agak singkat sebenarnya, tapi ada lagi isu-isu yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu di studio. Kita rehat sekali lagi. Baiklah, kami berterima kasih kerana anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang isu yang penting, pentas pengurusan COVID-19, PKP versus fikirlah sendiri. Bila fikir sendiri itu agaknya lah Dr. Nirwandi, apa yang harus diambil kira oleh rakyat yang mungkin ingin berfikir sendiri dan ada yang mungkin tidak mahu menerima suntikan COVID-19 ini kerana terpengaruh dengan apa yang disiarkan oleh pakar-pakar, the so-called pakar-pakar perubatan di luar sana dalam media sosial khususnya. Jadi apa yang harus mereka fikirkan sekarang ini? COVID-19 ni dia mendidik manusia berfikiran lebih kritikal dan terbuka. Tetapi kritikal itu tidak masuk kritikal dalam konteks yang salah, dalam pemikiran yang lebih negatif, dan mencari teori konspirasi. Kenapa bila kita mencari sesuatu perkara itu dalam perkara yang salah, maka kita akan mendapat pusat rujukan salah. Kita akan melihat sumber-sumber yang salah. Jadi timbal balik ini penting. Sekiranya mereka rasakan mereka perlu mendapat maklumat yang betul, mereka harus melihat pada saluran-saluran yang betul. Untuk mendapat maklumat yang betul lah. Ini pun saya nak kongsi sesuatu dengan Dr. Nirwandi lah. Kita anggap itu sebagai, kadang-kadang ada juga yang disiarkan itu sebagai berita palsu sebenarnya, tidak mendapat pengesahan daripada pakar-pakar perubatan. Jadi apa tindakan yang perlu dilakukan oleh kerajaan? Reaksi spontan yang harus dilakukan dengan segera. Ini yang saya rasa satu persoalan yang baik. Inilah dinamakan sebagai pusat rujukan. Punya maklumat untuk menguruskan perspektif dalam sebenarnya.my, tapi isu-isu berhubung perkara-perkara tertentu, isu-isu berhubung perkara-perkara yang menjadi satu kes yang ditularkan, disensasikan dalam media sosial, khususnya itu perlu diberikan satu sumber ataupun pusat rujukan utama yang perlu dibangunkan, yang perlu dibina ataupun perlu ditambah baik daripada saluran sebenarnya.my ataupun elemen-elemen tertentu, kerana ia boleh membina satu persepsi ataupun menguruskan persepsi yang lebih baik. Kerana kita tidak tahu rakyat terus hanyut, rakyat terus terleka ataupun tersasar daripada pemikiran-pemikiran yang dilihat daripada berdasarkan tidak fakta. Tapi pada masa yang sama juga, sekiranya ia salah, ia betul, perlu dibetulkan oleh kerajaan. Tetapi pada masa yang sama, ia harus berlaku adil. Mana ada isu, pusat rujukan itu perlu diperlukan dan disalurkan dengan lebih sistematik supaya rakyat faham isu-isu yang penting, isu yang terjadi seperti isu vaksinasi. Kerana kita faham vaksinasi ini bukan perkara kecil. Ia menimbulkan diplomasi awam, kuasa-kuasa besar dunia, dan sekiranya benda ini tidak diceritakan dan tidak diberi tahu oleh rakyat, maka rakyat akan melihatkan bahawa vaksinasi ini adalah satu proses yang simple, beli dan suntik, tapi ia memerlukan mekanisme yang cukup banyak. Pelbagai isu-isu di belakang vaksinasi itu yang tidak boleh dipahami dengan penceritaan-penceritaan biasa. Cuba kita dapat pandangan daripada pakar perubatan dalam isu seperti inilah, Datuk ya. Mungkin Datuk sendiri pun terbaca apa yang ditulis dalam media sosial oleh the so-called pakar-pakar perubatan berkaitan dengan bahayanya suntikan ataupun vaksin COVID-19 dan sebagainya.
andaian ataupun penilaian daripada Datuk sendirilah, daripada apa yang dikeluarkan, dimainkan dalam media sosial khususnya itu, berapa peratus sebenarnya yang betul-betul adalah merupakan informasi-informasi yang tepat dan dari segi perubatan? Selalunya kalau benda itu yang tak betul sangat, fake news yang juicy sikit lah, dia akan menyebar dengan cepat. Fake news mengenai vaksin ataupun maklumat-maklumat mengenai vaksin daripada anti-vaxxers, daripada luar negara, terutamanya daripada luar negara, kerana mereka tahu cara betul untuk menyampaikan information itu secara berkesan. Maknanya anti-vaxxers itu menggunakan pakar-pakar perubatan yang dalam pandangan rakyat mempunyai some standing. So mereka mengatakan, oh ini profesor daripada sekian-sekian mengatakan vaksin ini adalah bahaya. Tetapi mereka tahu macam mana proses untuk menyampaikan information itu dengan berkesan, dan rakyat akan memilih cara tersebut. Tetapi pada masa yang sama, untuk mengatasi the wrong information, kadang-kadang kita agak slow atau agak tidak berkesan sangat. Betul. Sebab mereka pandai, mereka lebih pandai how to influence the minds of the masses. Itu dalam bahasa Inggeris kita katakan. So itu bukan daripada negara kita, daripada negara luar. Banyak YouTube, banyak yang disebarkan melalui WhatsApp, daripada Facebook, yang menunjukkan pakar-pakar ini cukup handal. Tetapi bila you tengok dia punya latar belakang, mungkin ada masalah. Mungkin dia ex-profesor, mungkin dia ex daripada syarikat-syarikat yang dia pernah bekerja dulu, dan sekarang tidak bekerja sana lagi. So mungkin ada politiknya, kenapa mereka rela datang ke depan memberi fakta-fakta berikut. So itu yang masalah yang kita hadapi. Juga sebagai seorang doktor, kita kena re-educate pesakit kita yang apa yang dengar itu mungkin convincing tetapi salah. Tapi tidakkah penting dan perlu sebenarnya pakar-pakar perubatan macam Datuk sendirilah memberi respon sebenarnya, ataupun memberi reaksi kepada apa yang disiarkan itu, kalau mengetahui secara jelas bahawa itu fake news, itu adalah berita palsu. Jadi tidakkah ada pakar-pakar perubatan seperti Datuk dan rakan-rakan boleh respon secara pantasnya, tetapi salurannya itu di mana? Itu kita kena mendapatkan kehandalan yang sama, so that we kena react dengan cepat, dan kita rujuk kepada agensi yang betul, macam CDC, WHO, dan dekat Malaysia dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan Vaccine Control Center, untuk dapat maklumat yang betul. So kalau kita guna rujukan yang diiktirafkan as sahih, correct point of reference, itulah cara yang paling baik untuk memberitahu rakyat. Please check dengan source yang betul. Yang source yang banyak dekat luar itu kadang-kadang tidak betul, langsung tidak betul. So tetapi kita kena educate our public that apa yang dengar itu it's most likely tidak tepat. Check with the correct source. Dan sebagai doktor, ke semua doktor di Malaysia dan doktor jururawat, buat daripada swasta atau kerajaan, kita bagi information yang betul kepada pihak during consultation, macam media sekarang, seperti mana saya katakan sekarang, kita sekarang guna berbagai media untuk memberitahu rakyat ikut advice yang betul. Okey, apa yang ditetapkan, SOP yang ditetapkan dalam PKP juga menjadi persoalan yang menarik, Dr. Nirwadi. Hari ini pun saya terbaca juga ada komen-komen yang mengatakan bahawa kadang-kadang prioriti yang diberikan semasa pelaksanaan PKP itu sendiri tidak kena pada masanya. Ialah kita ambil satu contoh yang jelas lah. Mereka mengatakan bahawa kita ingin rakyat mengikuti apa yang disebut oleh Datuk tadi lah, penjarakan sosial misalnya. Macam sekarang kita duduk agak jauh sebenarnya, ini dikatakan agak selamat lah. Tetapi pada masa yang sama, dalam usaha untuk melihat itu berjaya, kita membenarkan bazar Ramadan misalnya. Kita masih lagi membuka kedai-kedai makan, membenarkan. Sekarang dah tak boleh lah, tapi pada satu ketika PKP di awal itu dibenarkan kedai makan. Dan saya sendiri melihat dengan mata sendiri bahawa kedai-kedai makan orang begitu ramai berkerumun, tidak mematuhi SOP dan sebagainya. Jadi ini yang menimbulkan kemarahan dan kekecewaan kita sebenarnya. Komen sikit, Doktor.
Kerana apabila kita bercakap dalam COVID-19, pengurusan keselamatan COVID-19, ia berasaskan sektoral dan segmentasi. Sektoral itu maksudnya dah ada ekonomi, ada perubatan, ada keselamatan, ada dari segi pengurusan isu-isu tertentu. Tetapi ini segmentasi sebagaimana membenarkan penyaja berniaga di tepi jalan tanpa lesen untuk membukakan jalan ekonomi, membuang ataupun mengusir pendatang-pendatang tanpa izin untuk mengurangkan risiko-risiko jangkitan. Dan sebenarnya tadi kita bercakap tentang bagaimana kilang-kilang masih lagi beroperasi dalam ruang-ruang sempit. Jadi ini sebenarnya memberikan satu permasalahan bagaimana untuk mencari satu formula terbaik untuk mengatasi COVID-19, kerana kita terikat dengan sektor keselamatan ekonomi. Kekuatan ekonomi itulah satu perkara, keselamatan ekonomi adalah perkara yang perlu diberi perhatian serius, kerana banyak negara telah menjangkakan akan berlaku satu bentuk recession atau satu bentuk pengurangan ekonomi pada skala yang besar sekiranya COVID-19 ini berlarutan. Maka telah timbul pelbagai formula-formula baru untuk mengkaji bagaimana untuk menaikkan balik taraf ekonomi, khususnya untuk kecarian ekonomi bagi mereka-mereka yang terjejas pendapatan melalui perniagaan. Dan kita lihat banyak perkara-perkara pengurusan cukai, imbuhan diberikan kepada pengurangan pekerjaan dan sebagainya. Tetapi pada masa sama, ini adalah dilema PKP. Jadi ini tugas sidang Majlis Kekuatan Negara untuk melihat, memberikan satu maklumat untuk menimbal balik apakah sebenarnya boleh berlaku dan tidak boleh berlaku. Kerana saya lihat di luar sana, walaupun pada masa yang sama ramai memarah untuk isu PKP, tapi ramai juga memungut tidak mempunyai satu ruang untuk menjana pendapatan. Di sini saya rasakan penyatuan pemikiran itu penting. Sudah tiba masanya kita balik zaman pendidikan tata rakyat, civic minded yang lebih terbuka dengan satu proses tata cara yang penting dan tidak bersifat selfish, tidak bersifat peribadi. Tapi yang paling penting adalah untuk mengusir ataupun memastikan pemahaman-pemahaman golongan-golongan imigran, pendatang-pendatang tanpa asing, warga-warga asing. Kerana saya lihat ini juga merupakan faktor yang penting, kerana mereka juga dibenarkan untuk berniaga di kawasan-kawasan tertentu dan menimbulkan juga risiko-risiko jangkitan. Jadi kerjasama ni bukan satu perkara yang mudah, dan saya rasa formula-formula yang cuba diguna pakai ini juga memerlukan satu penambahbaikan, memerlukan juga satu proses untuk melihat sama dia berkesan atau tidak, dan mencadang dan mencari formula baru untuk berkesan selagi tidak sampai pada tahap herd immunity. Datuk punya pandangan macam mana tu? Apakah SOP yang ditetapkan ketika ini ataupun sekarang ini, PKP dan sebagainya itu perlu dilihat semula ataupun perlu diperkukuhkan lagi supaya mengetatkan lagi pergerakan rakyat dan sebagainya, kerana itu perlu dalam usaha untuk mengurangkan penularan COVID-19. Pandangan Datuk? Ikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan sejak last year sampai sekarang, pada pendapat saya SOP itu cukup bagus. Semua ciri-ciri yang perlu dari segi perubatan dalam SOP ada, hanya penguatkuasaan je. Dan juga terpulang kepada rakyat kita sendiri, ikut SOP dengan betul. Tidak boleh jadi selfish lah, maknanya kalau penjarakan sosial itu mesti diikuti secara sendiri. You tak payah ikut seorang penguatkuasa, tak perlulah datang. You penguatkuasaan yang terlalu keras pun kadang-kadang susah. Tapi kendiri, perkataan itu kendiri. Be responsible on your own. Cuba bayangkan macam Pasar Ramadan, saya tidak ada apa-apa yang salah dengan Pasar Ramadan. Saya sendiri pergi Pasar Ramadan. Tetapi janganlah keluarga 6 orang daripada satu keluarga pergi Pasar Ramadan. Bawa budak kecil 6 orang, satu orang daripada keluarga, macam kita guna cara tahun lepas. Head of the family, itu yang keluarkan dalam bulan Mac. Head of the family yang pergi ke pasar raya untuk membeli makanan atau benda keperluan untuk satu keluarga. Kerana kalau keluarga 6 orang dalam satu keluarga, head of family pergi pasar Ramadan, belilah untuk semua orang 6 dalam keluarga, so that head of family lagi satu boleh dapat peluang untuk membeli. So you kurangkan nombor pengunjung ke pasar Ramadan. So begitu ekonomi pun jalan, yang jual dekat pasar raya pun dapat jual makanan, juadah cukup untuk 6 orang, tapi satu orang yang beli. Itu cara yang simple. Betul. It is a win-win situation. I dapat beli makanan walaupun saya bukan berpuasa, tapi saya pun nak beli makanan, tapi saya pergi seorang diri beli untuk keluarga saya yang 4 orang. Tak usah saya bawa yang 4 orang dengan saya, tak perlu. Then another head of family datang. So you kurangkan dia punya number of orang yang mengunjung kepada pasar Ramadan, and everyone is happy in that sense. So itu yang cara yang saya fikir secara simple, logik.
fikir sendiri, pendiri. Simple dan logik. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini, Dr. Nirwandi, adalah penerimaan rakyat itu sendiri. Walaupun kita sebut tentang penguatkuasaan, walaupun pada suatu ketika ini pun menjadi isu, ada yang marah tentang penguatkuasaan yang terlalu rigid, terlalu keras dan sebagainya. Tetapi apa lagi yang perlu dilakukan dalam usaha untuk mengubah mentaliti rakyat Malaysia supaya menganggap bahawa COVID-19 itu bukanlah satu penyakit yang dipandang ringan sebenarnya. Ianya merupakan satu wabak yang cukup serius, dan kalau kita tidak menjaganya, kita mungkin menjadi seperti apa yang berlaku di India sekarang ini. Apa yang perlu dibentuk dalam masyarakat adalah minda keselamatan, bukan minda berasaskan kepentingan peribadi, kepentingan politik dan kepentingan tertentu. Ia adalah kepentingan negara dan minda keselamatan ni untuk diri sendiri dan untuk negara. Sekiranya itu berjaya diterapkan di kalangan masyarakat Malaysia, maka kita akan buka satu bentuk keseratan dan pembentukan minda keselamatan. Permasalahannya adalah berbentuk kepentingan peribadi dan berkepentingan kecenderungan politik dan permainan persepsi melihat pada ruang-ruang teori-teori dan tertentu ataupun aspek-aspek daripada mereka yang tidak diiktiraf. Jadi ini membuka banyak permasalahan dalam pemikiran yang tidak sempurna dalam segi pengurusan COVID-19, keselamatan COVID-19. Jadi sudah tiba masanya kita punya ajam pertama, minda keselamatan untuk pengurusan keselamatan COVID-19, keselamatan kesihatan dan keselamatan ekonomi. Kita bergerak ke arah itu. Jadi apa-apa perkara, kita mencari jalan formula, kita timbal balik macam kita kata, keluar pergi Ramadan pun menggunakan minda keselamatan. Kita buat operasi dalam media sosial pun menggunakan minda keselamatan. Dan meletak isu-isu berkepentingan politik, isu-isu berkepentingan peribadi, dan meletakkan isu-isu yang berhubung kait dengan kecenderungan untuk menyokong individu-individu tertentu. Kan dalam COVID-19 ni istilah individu-individualitis tidak ada. Tidak ada lagi selebriti, tidak ada lagi orang biasa. Kita semua adalah manusia yang perlu, rakyat Malaysia yang perlu berjaga keselarasan COVID-19 dan bergerak dalam pemikiran minda keselamatan. Jadi bagi-bagi golongan selebriti pun, kalau ada yang dengar ni tu mereka juga harus golongan kayangan tidak wajar ada pada ketika ini, dan sebenarnya mereka juga tidak perlu menggunakan advantage untuk menggunakan elemen-elemen itu untuk melihat mereka ni perlu diberikan satu pengiktirafan ataupun satu peluang yang lebih baik daripada masyarakat lain. Kerana inilah bentuk minda keselamatan yang kita rasa perlu diterapkan. Dan saya rasa ini peluang forum-forum seperti ini, perkongsian-kongsian membina, mendidik pada minda keselamatan daripada pihak masyarakat, daripada pihak kerajaan untuk lebih terbuka, dan juga golongan-golongan yang mengambil kesempatan supaya mereka juga tidak terarah kepada itu. Dan saya rasa ini mungkin adalah satu perkara yang membuka satu proses jangka masa panjang, kerana COVID-19 akan berada. WHO kata, Datuk kata pun dia tidak akan berubah. Herd immunity untuk capai perlukan satu proses vaksinasi, dan vaksinasi kita punya problem, kita tumpu ataupun mengharapkan kuasa-kuasa besar dunia, dan mereka telah juga memula memainkan diplomasi vaksin ataupun aspek-aspek pengeluaran vaksin pada negara-negara dunia ketiga dan negara-negara lain selain pada negara-negara di benua Eropah itu. Jadi ini bukan satu permasalahan. Jadi inilah salah satu formulanya, bentuk minda keselamatan dan buang perkara-perkara lain yang tidak berkepentingan kepada negara. Kita hampir-hampir di penghujung. Saya pun nak dapat pandangan Datuk Dr. Kuljit jugalah. Bukan rahsia lagi sebenarnya, Doktor. Ada juga yang melihat macam apa yang disebut oleh Dr. Nirwandi. Saya setuju. Dr. Nirwandi, saya setuju. Tapi ada yang melihatnya daripada perspektif politik. Ada yang menjadikan isu COVID-19 ini sebagai isu politik. Tetapi secara ikhlasnya, saya nak dapat pandangan Datuk. Apakah Datuk melihat bahawa apa yang dilakukan oleh kerajaan kita ketika ini dalam usaha untuk cuba mengatasi pandemik COVID-19 ini berada pada landasan yang betul, dan seharusnya lah isu-isu politik itu ditinggalkan dulu ke tepi sehinggalah kita dapat mengatasi masalah COVID-19. Saya setuju. Pada waktu ini unsur-unsur politik atau unsur-unsur yang tidak berada kaitan direct dengan COVID, kita patut mengetepikan. Unsur ekonomi penting. Unsur ekonomi penting, unsur kesihatan penting. Itu yang keutamaan kita pada waktu ini. Politik itu macam COVID sentiasa ada. Kalau COVID tak ada lagi, politik masih ada. Tetapi tidak mengapa. Buat masa ini, yang paling penting kita kena mengatasi COVID. Bila COVID, masa penularan COVID telah diatasi, nombor kita daripada 4 angka jadi 2 angka, harap-harap 1 angka, kemungkinan berlangsung, mungkin dapat COVID another couple of more years. Dia bukan hilang. Sebab tu nak berpolitik tak apalah. Tapi sekarang kita kena fokus tumpuan untuk bring down the curve
and dapatkan herd immunity secepat mungkin. Tapi pada pendapat saya, dekat Malaysia tidak begitu teruk lah. Daripada segi pelaksanaan, rakyat masih angkur, dia mengikut. Kalau bandingkan dengan negara-negara yang lain, termasuklah negara Eropah dengan Amerika Syarikat, dan India juga sekali, kebanyakan masa kita tengok rakyat tidak ikut SOP. Dekat Malaysia, saya boleh mengatakan at least 80-90% ikut SOP. Dengan itu saya rasa kita okey, tidak begitu bagus, tapi kita kena mengukuhkan lagi so that we can reach the herd immunity lagi cepat. Itu yang positif lah, positive note yang saya mesti beritahu lah. We are not that bad, but we dalam bahasa Inggeris kata jangan jadi complacent lah. Kita kena memperkukuhkan lagi, and definitely kita ada potensi untuk by end of the year harap-haraplah kita mengatasi penularan ini. Okey, saya nak tanya juga pada Dr. Nirwandi, tapi masa dah suntuk sebenarnya. Tetapi banyak jugalah yang doktor telah sentuh. Tetapi seringkas-ringkasnya, tak sampai 1 minit ini, apakah anda yakin bahawa kita boleh melawan COVID-19 ini, tapi dengan syarat bahawa rakyat Malaysia bersatu dan menghadapi situasi ini sebagai satu pasukan? Dua cara untuk mengatasi COVID-19 adalah elemen keselamatan kesihatan, melalui teknologi dan melalui secara bukan teknologi. Dan bukan teknologi itu adalah kita. Bahagian teknologi, vaksinasi, mencari pengurusan perubatan, mencari formula-formula baru sama ada varian baru tidak. Kita punya pakar-pakar perubatan yang akan bertindak, dan Malaysia sejajar dengan kehendak pengurusan kesihatan, kita juga diiktiraf antara mereka yang ambil langkah-langkah ke hadapan, ambil pembekalan Sinovac, menjadi pelbagai isu-isu diplomasi vaksin yang berjalan lancar. Tetapi aspek bukan teknologi, itulah tanggungjawab rakyat. Jadi ini perkara yang perlu diberi perhatian. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Nur Nirwandi. Terima kasih kepada Datuk Dr. Kuljit Singh. Saya cukup selesa sebenarnya sembang bersama dengan kedua-dua tetamu ini, dan kita harap kita akan dapat bersama lagi dalam ruang bicara ini. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, jangan lupa kita masih lagi berjuang menentang COVID-19. Jadi patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan, dan selalulah ingat pesanan yang disampaikan, iaitu kita jaga kita jaga keluarga kita, dan kita jaga negara kita. Jumpa lagi.